Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermula dengan memuji Allah seperti mana dia kehendaki dipuji. Itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan kita semua, yang jadikan kita bergenerasi. Setiap bentuk, setiap sel dalam diri kita sendiri adalah ciptaan dia, dan kita dikurniakan akal untuk berfikir, dan akal itu akan disoalkan seperti mana Allah berfirman dalam Quran di banyak tempat. Kenapa tidak gunakan akal yang dikurniakan? Itu soalan kira paling mutamat lah. Tak kira kita beragama ke tidak, kaya ke miskin, sedar ke tidak, tak kira mazhab mana, falsafah mana, termasuk orang yang ateis, yang menolak kebenaran, yang tidak sedar atau tidak mau berfikir bab ini, akhirnya akan ditujukan soalan muktamad. Kerana mungkin seseorang itu boleh menyatakan, saya tak sampai keterangan. Ada dua tempat Allah sebut apabila menghisap di hari kiamat nanti, hari berdiri, Allah ada sebut, tidakkah keterangan datang kepada anda? Tidakkah ada orang menyampaikan? Bukan melalui mimpi, bukan melalui benda sakti, tidak ajaib, tapi cara biasa seorang manusia hidup di kalangan kita. Dan kalau masih tak dapat keterangan, kenyataan muktamad daripada Allah adalah, tidakkah anda berfikir? Bukankah kamu diberikan akal? Jadi Apek nak bicara di sini sambil tengok apa pesanan daripada TikTok daripada pengunjung, ialah mengenai soal jalan menuju Allah, ya. Jadi Apek dalam hidup memang ingin mencari. Saudara Zul, jika kamu bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terhukum. Wah, ini jiwa-jiwa, ya, bermada, berpuisi. Dalam menuju mencari kebenaran, setiap orang, kebanyakan orang yang saya kenal, pasti ada terlintas dalam hati, siapa diri aku, kenapa aku dijadikan, kenapa saya dilahirkan. Tapi yang kesedaran tu consciousness. Ahli sains sampai sekarang, kalau kita boleh Google bab consciousness, dibincangkan oleh para saintis. Apa itu kesedaran, dan masing-masing tubuh badan dia ada kesedaran. Kesedaran itu dia tertumpu pada satu hakikat, iaitu aku, ya? Aku bukan kamu. Aku ada perasaan sendiri aku. Dan aku ni dalam satu tubuh badan. Dan tubuh badan ini, kebanyakan kita ni kalau boleh menonton ini dalam keadaan sempurna. Boleh dengar, boleh lihat, boleh bercakap, boleh menaik, boleh membaca, boleh berfikir. Tapi aku itu unik. Aku ini tersendiri, lain dari lain. Aku ialah aku. Jadi siapa aku? Banyak orang ada tanggapan. Saya minta supaya kosongkan tanggapan. Sedar secara tafakur. Betapa ke, apa jual istilah, tapi sedar. Iaitu menerusi renungan dengan cara diam. Merenung ke atas diri. Perhati diri. Cari diri. Dia satu perjalanan. Kalau kita ada tanggapan, dia berhenti. Kerana kita pergi ambil satu tanggapan, kita ambil satu bisikan,
Waalaikumsalam. Hellfire. Nama dahsyat-dahsyat. Yazam Brota 78. Tawakal. Tawakal. Jadi kosongkan daripada tanggapan. Kerana apa yang kita baca masa kecil atau diajar orang lain, tak kira ustaz, ustazah, orang tua, dia membentuk satu tanggapan. Dan tanggapan ini masih lagi berjarak dengan apa yang kita sebenarnya berdepan, iaitu merenung atas diri kita. Ada orang kata dia tak ada falsafah hidup. Saya pernah jumpa orang, dia kata, aku tak ada falsafah. Itulah falsafah. Falsafah hidup ialah tak ada falsafah. Saya pernah jumpa seorang kawan, dia kata, Tuhan aku wang. Dia dah anak orang kaya sekarang, lepas tu dia memang tauke lah. Tapi dia masih kata, wang Tuhanku. Itu falsafah hidup dia. Hari ini, hari moden, zaman TikTok, dah tak ada Gen X, Gen Y, Gen Z dah. Tak ada. Ni sekarang zaman Gen T lah sebagai Gen TT lah, TikTok. Di mana kita boleh, dia panggil ni impulse lah. Kita selit ya. Facebook, dulu masa Yahoo ada, datang Google, kalahkan Yahoo kerana Google tak ada iklan. Kalahkan habis. Yahoo bagi 4 megabyte percuma email. Google bagi 1 gigabyte, 1 bilion huruf. Yahoo bagi 4 juta, dia bagi 1 bilion. Kerana this space is cheap, inexpensive. Ruangan cakra atau virtual memory atau solid state. Sekarang semua pakai solid state phone. Dalam PC saya, Lenovo, dia solid state beratus gigabyte. Ya. Jadi dia murah. Jadi kita boleh rakam cara live, dia dirakam di suatu tempat, dikompres, semua teknologi Allah datangkan. Saya percaya alam Allah, Rabbul Alamin. Jadi zaman TikTok ni kita boleh saja bila jumpa benda kita impas, berhenti tengok. Ada promosi beli barang, pak, kita tekan saja terus beli RM10, RM20, RM50. Ya. Cuma Apek tak dapat iklankan benda ni. Iklan saja tak approve. Iklan tak approve. Kalau vaksin boleh lah. Kalau benda WHO boleh. Ini yang nak jadi ubat ni, pencegah ni tak boleh. Jadi saya ada letak link dalam bio saya. Saudara nak tahu lebih boleh. Di sana lah. WhatsApp lah kepada pembantu saya, Cik Izan Lilia, untuk melayani, untuk memberitahu apa sebenarnya produk tu, diberikan segala maklumat. Jadi ada diskriminasi di sini, tapi tak apa. Perjuangan saya teruskan iaitu nak berkongsi. Nak kata menyedarkan orang, itu namanya condescending atau patronizing. Tak ada manusia nak orang lain sedarkan dia. Dia nak sedarkan diri sendiri. Jadi saya ajak ini ialah merenung, bertafakur. Ada yang nak follow, ada yang nak troll, ada yang tak mau follow, ada yang kecam, ada yang hina, ada yang perli, ada yang fitnah. Fitnah saya ucapkan terima kasih, pahala saudara pindah kepada saya dan saya maafkan. Ya, hanya Allah tahu niat masing-masing. Hanya Allah yang berhak menghukum. Kita tak dapat menghukum. Pendakwah bukan penghukum. Kita menyampaikan. Ada Nabi, nama Samson, kata, tak ada pengikut, zero pengikut. Dia Nabi, dia ada keterangan daripada Allah, tapi zero pengikut. Allah dalam Quran sebut, setiap kaum, setiap zaman diutuskan seorang pemberi amaran, yakni Nabi. Dan ada hadis Nabi SAW menyatakan ada 124,000 Nabi diutuskan. Ya? Ada ustaz yang kata dia mimpi, dia nampak wajah Nabi Melayu misalnya. Tak apa, itu mimpi, saya tak ada komen. Yang saya nak komen benda yang terang, benda sedar. Sekarang saya sedar tentang diri aku. Apa aku nak buat? Syekh Sufi saya pernah berucap di Eropah yang atheist, dia beritahu, lupakan Tuhan. Lupakan agama. Diri anda. Dari mana anda datang? Di mana anda sekarang? Ke mana anda tuju? Dan Alhamdulillah, beliau dapat membawa orang masuk Islam ribuan. Orang putih,
orang dari England, dari Spanyol, dari Denmark, dari Jerman, dan saya pernah menjumpai mereka mengamalkan Islam ala mazhab Maliki, Morabitun jenis Godoba Spanyol, tanpa merujuk pada orang Iraq, Pakistan, Melayu, Indonesia atau Arab, secara sendiri ikut sunnah. Cara mereka memberi salam pun, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tak apa kan. Ini sudah jadi tabiat, sudah jadi budaya, dan kadang orang kita kan sebut Alhamdulillah. Pernah saya tengok orang main judi, dia kata Alhamdulillah. Saya kata ini haram ni kak. Dia kata rezeki. Tak apa, ini adab masing-masing, kita tak nak komen. Kita beri nasihat mana boleh, kita cakap yang baik, atau kita berdiam. Ya. Jadi terima kasih okey. Okey. Jadi mana viewer ni? Dia berubah-ubah jangan TikTok ni. Saya tak boleh nampak berapa viewer yang ada di sini. Show points, wishlist. Okey, tak apa, saya teruskan. Saya akan upload ke YouTube dan link ke Facebook. Saya nak sampaikan dan juga berinteraksi dengan sesiapa sahaja ingin bertanyakan pendapat. Kalau tanya pendapat saya akan beri pendapat lah. Kalau nak uji saya, tak perlulah. Saya bukanlah ustaz bertauliah. Saya seorang berbangsa, saya Cina Pek, memeluk Islam dengan perjalanan hidup saya tersendiri, dan saya berkongsi pengalaman. Cara orang mengajar biasa, konvensional, tak sama lah dengan saya, kerana mereka tu belajar dan mereka beritahu apa yang mereka belajar, itu namanya ilmu yakin. Saya cuba nak bawa ainul yakin, iaitu saya mengalami sendiri, saya pasti. Ya, contohnya menghalau orang yang disihir. Pernah saya mengalami satu orang Hindu yang datang pada saya dah bawa ke Bomo, bawa ke Harundin, Darul Syifa. Dia kata masih belum selesai, dan dia kata dia akan mati. Jadi saya baca ayat bagi dia, dan dia kata selesai. Kepada saya itu ujian daripada Allah nak menguji saya. Apakah saya mengaitkan apa yang saya jampi itu penyebab? Tidak. Hanya Allah dengan izinnya, jelas dalam ayat 102 surah Al-Baqarah, izin dia. Dan apa yang dia ajar pada Harut Marut, tidak, dia adalah kufur. Dan Harut Marut tak mengajar benda itu, melainkan memberi pengingatan, adalah cubaan. Jadi saya ingat cubaan itu. Apapun berlaku pada saya, apapun saya alami, saya ingat nasihat Syekh Sufi saya, guru Sufi saya. Kita ignore, kita berpaling. Kita memimpi apa pun, berpaling. Nampak cahaya pun apa, berpaling. Kerana wadahu la syarikalah, dalam jalan menuju kebenaran hendak berjaga-jaga. Ya, banyak orang mengalami sesuatu, dia datang beritahu saya, dia pasti itu. Dia kira orang Kristian, orang yoga, orang Hindu. Bila tanya dia, adakah saudara yakin? Dia kata yakin. Dan dia bertapa 6 jam sehari, kawan baik saya. Orang Hindu lah, yoga. Dan dia kata dia melalui roh, berpindah roh. Kepercayaan Hindu yang 72 kali ke 73, semua ada 70, 72 kali. Dan dia kata dia sekarang kali terakhir, dia yakin dia akan sampai nirvana. Saya cuba hubungi dia, belum lama tak jumpa. Dia dah kahwin. Dia orang India, berhijrah sini, seorang pakar komputer. Jadi saya siasat, saya berjumpa orang, saya bertanya, dan saya tidaklah takut selain daripada nak menuju kebenaran, dan saya dapat keterangan daripada Allah yang jelas, min dunihi. Jangan ada perantara antara kita dengan Allah. Kita dalam, dan ini falsafah tauhid metafizika yang paling tinggi. Esa, huwallahu ahad. Katakan dia, Allah itu Esa, engkau pun tiada. Ya, Allahus Samad. Semua bergantung pada dia, semua bersandarkan pada dia. Dia Rabb, Rabbil Alamin, Rabbin Nas. Ya. Jadi lam yalid wa lam yulad. Fahaman Aristotle, Ibn Sina di sana,
lam yalid wa lam yulad ialah dia adalah final cause. Aristotle kata penyebab peringkat keempat. Peringkat pertama ialah kita ada mesti ada bapa. Bapa ada mesti ada datuk. Datuk sehingga kepada evolusi daripada air. Quran istilah daripada air dan sains mengesahkan semua hidupan datang daripada air. Ya, all life from water. Tetapi ada penyebab yang bukan dia bukan lahir atau dilahir. Kerana kalau dia lahir, siapa lahirkan dia? Siapa lahirkan? Jadi ini tafakur, tasawuf yang paling tinggi, iaitu dia esa. Dia tak perlu. Dengan dia tiada yang lain. Bahasa pun tak sampai. Jalaluddin Rumi sebut ini bahasa diam. Semua terjemahan lain lemah. Ya, menyaksikan yang esa. Syahadah pun tak sampai, kerana syahadah menunjuk naik saksi tidak Tuhan melainkan Allah. Bila dah naik saksi, syahadah itu berhenti, bahasa itu berhenti, penyaksian bermula. Ini satu proses. Ada orang cuba melalui dan mereka kata mesti berguru. Memang saya berguru, tak ada masalah. Cuma saya tak akan pergi mengiklankan guru saya, dan guru saya kata pun dia tak mengiklankan diri dia bagi nasihat. Ya, carilah seorang mursyid, seorang mursyid spiritual yang ada izin, sheikh of instruction with izin kita sebut. Dia ada tertib dia. Kalau duduk depan Rasulullah SAW, kita tak pernah duduk dan tak tahu keadaan dia, tapi kita gambarkan bila duduk dia ada sesuatu transmisi. Itu dia seorang muttaqin, dia aulia, dia Al-Hanif, Khalilullah, Habibullah, Rasulullah. Dia Quran yang berjalan, dia manusia berjalan di pasar. Itu deskripsi mengenai dia. Tapi diri kita yang terpisah 1443 tahun hijrah, kita bergantung pada Nabi Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad, kepada sahabat, kepada tabi'in, iaitu yang ikut sahabat, maksud tabi'in bi ila yaumiddin, yang ikut sampai zaman ini dan seterusnya sampai hari kebangkitan, kiam. Ya, hari kiam, bukan maut. Ada ramai orang sebut kiamat, agenda 21, Dajjal, elite, great reset, akan depopulation. Tidak, itu tak relevan, tak penting, kerana Allah lahul mulk. Dia penguasa. Untuk memberi keakuran kepada selain Allah adalah syirik. Memberi mana jua sumber kuasa yang boleh disandarkan adalah menyimpang, adalah ingkar, adalah fasik, ada syirik, na'udzubillah. Hanya Allah berkuasa. Lahul mulk, lahul mulkus samawati wal ard. Dia yang berkuasa di langit dan bumi. Ya, wa ma bainahum, dan antaranya. Ya, jadi ini agama paling suci. Tak kira siapa sebut, anda bisa menyampai. Ya, of course kita kata terpulang pada kehendak Allah. Ini semua mafhum. Kita sudah tahu semua. Kita sudah boleh baca, boleh rujuk. Ada guru merata, ada tafiz merata, ada masjid merata, cuma dikunci dan tak menurut ayat 114 surah Al-Baqarah, ayat 107, 108 surah Taubah. Jangan kunci masjid kerana menghalang orang beriman untuk menyucikan dirinya. Ada larangan. Neraka bagi, tak kisah ada alasan SOP ke apa ke, Nabi tak pernah larang. Nabi membenarkan kamu uzur syar'i, tapi tak menghalang. Kamu merangkap macam mana pun, Nabi tak menghalang, kerana Allah tak menghalang. Okey. Cabarannya sekarang yang Allah letakkan ialah kita perlu menyampaikan dalam keadaan terbaik, lisan bil hikmah, bahasa lidah yang penuh bijaksana. Tak kira apa jua cabaran, kesabaran, emosi, mesti terkawal, mesti jiwa besar dan mesti beramal. Jangan cakap apa awak tak buat.
Ya, dan Quran minta kita sedekah. Kita kena sedekah. Quran beritahu tentang jalan musafir. Kita patut musafir. Quran suruh berkahwin. Ini banyak orang buat masalah. Saya dengar macam-macam 4 tiang hantaran dan sebagainya. Saya bukan berhak untuk soal, tapi alangkah baiknya kita menolak syariat dan dia penyelesaian. Masalah ramai orang dia tak ikut penyelesaian, dan bila dia susah dia salahkan siapa? Dia mengtinjau, ya. Dan kita tak boleh memberi hukuman atas orang. Buya Syakur kata kita kutuk orang zalim. Aku kutuk KKM, WHO, KJ. Buya Syakur kata mungkin dia itu wali Allah yang berpura-pura. Kita tahu. Tapi yang saya tahu di belakangnya Allah. Termasuk segala kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung, katakanlah, aku berlindung dengan Rabb yang menjadikan cahaya pagi daripada kegelapan, dan min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang dia jadikan. Itu merupakan doa saya setiap kali alhamdulillah keluar rumah. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan engkau. A'udzu bika rabbil falaq min syarri ma khalaq. Lindungi aku daripada kejahatan yang kamu ciptakan. Apa-apa pun kamu nampak kejahatan, kamu nampak halangan dalam hati, alhamdulillah, puji Allah kerana Allah berikan kita kesedaran. Menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bila kita sedar kita buat kesilapan, dia anjurkan jangan sebut astaghfirullah dulu, sebut alhamdulillah kerana Allah sedarkan kamu tentang kesilapan, baru sebut astaghfirullah. Ya, itu ada dalam kitab Al-Hikam. Bila saya baca lama dululah, bagus baca sekali lagi, ya. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Jadi saya teruskan. Lepas itu berapa views saya tak nampak. Saya nampak 447 likes. Dulu ada bagi viewers. Dia berubah, dikawal oleh TikTok pernah buat. Ini alat. Ada orang kata kita jadi ulama TikTok, ulama YouTube, Wikipedia. Ini semua alat. Dulu tak ada suhuf. Dulu pakai tulis atas batu, atas tulang. Takkan kita nak salahkan orang yang tulis ni, awak ni ulama tulang. Tak. Kita tengok apa ni sampaikan. Alamal insana bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena. Pena itu alat, simbol, tulisan, huruf, ayat, perkataan, epistemologi, linguis, bahasa. Ya. Alamal insana ma lam ya'lam. Mengajar dia mengetahui apa dia tak mengetahui. Sejajar dengan ayat bila Allah istiar pada malaikat, kenapa menjadikan Adam, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Alhamdulillah. Boleh terangkan mengenai tawakal? Boleh. Macam mana Apek jadi technical lead? Technical lead ni apabila masuk Islam, tinggalkan sekolah, tapi Allah janjikan dunia ikut kamu. Akhir saya terdedah kepada komputer. Saya bermula masa mengajar di sekolah Anwar Ibrahim waktu petang di kampung Kampung Baru, Jalan Stony, untuk lepasan SRP yang gagal, untuk ulangi balik. Dulu ulangi balik bila SRP LCE gagal. Sekarang tak payah. Sebenarnya tingkatan 3 pun tak ada lah, PMR dah tak ada, PT3 tak ada. Saya waktu petang mengajar di Yayasan Anda, waktu pagi kosong saya pergi Good Institute belakang Chowkit Road dan belajar computer science selama setahun. Dan masa tu saya ada keluarga angkat orang Kelantan yang rapat, kroni dan sebagainya. Dia bagi saya kerja data prep. Saya dari sana COBOL programmer, ya, tetapi saya minat programming, minat algoritma. Allah bagi firasat, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dikendaki Allah, tidak ada kuasa pada saya. Saya cepat tangkap melalui pengalaman, bukan melalui pembacaan. Saya baca, tapi pengalaman tu mengajar. Bila buat silap, bila jumpa bug, padahal satu titik itu hilang, saya pergi cari berjam-jam. Alhamdulillah Allah limpahkan rezeki.
dan akhirnya saya berhenti seketika. Saya terlibat dalam PAS, Alhamdulillah berdakwah, membawa orang Cina melalui CCC, PAS, Chinese Consultative Council, berceramah bersama Ustaz Abdul Hadi Awang, Fadil Nur, Yusuf Rawa, Tuan Guru Ni Abdul Aziz, Sulki Latif, separuh dah arwah, Allah yahum. Ya. Jadi dari lepas itu berdoa. Ahmad Anwar, doa was the most important, most critical. Doa kepada saya satu senjata orang mukmin, senjata orang yang ditindas. Sekarang tak ada orang ditindas. Setiap rumah di luar tu saya tengok ada 2-3 biji kereta sampai tak boleh parking. Di sini ni di Taman Muda Ceras, masa hanyut banjir, 3-4 biji kereta satu rumah hanyut. Ya, bukan saya beli. Allahu Akbar. Kita ni bersantai lah ya. Jadi ikam by itself, menjadi technical lead melalui jalan susah, hikmah Allah. Bila berdoa, Allah datangkan. Kadang kita nampak macam mudarat, bukan, hikmah dari Allah. Rezeki datang dari arah tak duga. Ya, kadang saya bagi peluang ini kepada orang. Saya mengajar orang tapi ramai yang tak nak mengajar. Pernah saya tawarkan untuk hack My Sejahtera. Saya boleh ajar dalam masa 2 minggu. Tak ada orang nak belajar. Sekarang tak payah hack lah. 20 saat saja, tapi pun tak perlu hack. Ya, tak ada masalah agenda 21. Orang kata digital economy, dari dulu lagi digital economy. Ya, ada satu kaum YHD, bila dia menubuh Bank of England, dah bertukar. Kita tukar dengan promissory note. Kita punya duit dah tak ada dalam tangan kita. Apa nak buat, nak runtuh, memang runtuh. Inflasi itulah runtuh. Setiap tahun mesti ada inflasi. Tak pernah inflasi kosong. Tak pernah. Cerita tentang nanti cerita tentang tawakal. Okey, lepas tu kenapa susunan zikir? Okey, tawakal. Tawakal ada contohnya ayat. Sekali lagi, bila kita nak belajar apa-apa, kita rojok dalil naqliyah, Al-Quran Karim, hakul yakin. Jangan bagi alasan awak tak tahu bahasa Arab. Allah menurunkan bahasa Arab supaya orang Arab faham. Kalau Melayu, bahasa Melayu. Kalau Cina, bahasa Cina. Terjemahan Al-Quran bahasa ini kehendak Allah. Okey? Ini jangan cakap pendapat saya. Ini tafsir yang panjang. Tetapi Allah faham semua bahasa. Allah mencipta semua bahasa. Ada dalilnya. Ya. Wa min ayati khalqus samawati wal ard waqtilafu sinatikum wal wanikum. Ya, inna fi zalika la alimin atau yatafakkarun. Saya tak sure, tapi surah Ar-Rum menyatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah ciptaan langit dan bumi dan warna kulitnya. Warna kulit lainnya, aku ni coklat kan. Saya pergi Afrika, dia panggil saya white man. Ya, white man. Saya kata tak, aku coklat. White man pasal dia hitam sungguh. Lepas jauh lagi budak-budak kerja saya, white man. White man. Lebih bagus tau. Jadi ketua kampung di Afrika, 15 bini, Allahu Akbar. Saya nak balik, visa. Ya, apa ni? Dia punya negara paling korup, suruh minta visa saja. Tak apalah. Tawakal dalam ayat Quran. Surah Talaq, ayat 2 ke 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia mula dengan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dan takwa di sini bukan bermaksud takut. Ya, disalahartikan sebagai takut. Takut adalah khauf. Takwa lebih besar, iaitu kesedaran, consciousness dan amalan. Allazina amanu wattaqun, allazina amanu wa kanu yattaqun. Beriman tu pegangan. Hati kamu beriman. Ya? Takwa itu bila kamu beriman, kamu cari. Kamu berusaha atas takwa, bukan atas rezeki. Mungkin orang tanya ni, dia dihantui masalah, aku ada loan ni, macam aku nak beli kereta, macam mana aku nak kahwin. Macam-macam syarat kita letak, padahal ada satu syarat saja, takwa. Takwa bermakna awak mesti perhati Al-Quran. Nak kahwin macam mana? Dan Quran ada sebut. Nak musafir macam mana? Quran ada sebut. Nak hidup macam mana? Quran ada sebut. Rakumi dari dalam ayat tadi,
wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pintu akan buka bagimu. Apa maksud pintu buka bagimu? Sekarang kamu dalam kamar, kamu dalam lingkungan, kamu ada halangan. Allah buka pintu lah, itu maksud dia. Kita pula cari pintu yang mana satu. Buka pintu bagimu makna melepaskan lapang. Ini berlaku pada saya. Alhamdulillah. Berlaku pada saya. Berlaku pada tuan-puan. Ramai orang saya tanya. Tak kira apa agama. Bila saya beritahu dia. Bila susah apa jadi. Maafkan orang bagi apa jadi. Dia dapat pelepasan. Ya. Jadi akan diberikan rezeki. Wazuku min haitsu yahtasib. Tidak diduga. Ini pasti berlaku. Ni aku yakin. Allah la tulifu. Sesiapa Allah la tulifu mi'at. Allah tak mungkin jadi. Sesiapa yang sanksi itu akan stop. Siapa yang rasa sanksi terhadap janji Allah, dia harus berhenti di sana, muhasabah diri, periksa diri dan tanya, kenapa aku sanksi? Tak guna dia pergi kepada tawakal. Tawakal selepas takwa. Lepas tu baru wa may yatawakkal wa may yatawakkal wa may yattaqillah wa may yatawakkal fa huwa hasbu. Sesungguhnya dia cukup bagimu. Allah bertanya, tidakkah aku cukup bagimu? Kalau kamu tak yakin, berhenti. Tafakur. Tanya diri. Jangan tanya orang. Tanya orang tak guna. Tanya diri. Why? Wishama? Limaza? Pourquoi? Kenapa saya tidak bertawakal? Menyerah. Aku nak masuk campur juga. Aku nak tipu juga. Rezeki dijamin Allah. Takwa tidak. Usaha atas takwa. Bukan rezeki. Jadi, fahuwa hasbu. Innallaha baligul amri. Sesungguhnya dia balik. Dia matang dalam amri. Semua urusan dia. Dah filu mahfuz. Ayat lepas tu amat terang. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kerana dia atas semua, setiap satu sudah hitung. Dulu saya silap baca. Saya silap baca kulli syai'in qadir. Qadir dan qadara lain. Qadir kuasa. Qadara ukur. Qadar dan qadar. Apa kamu ukur dapat ditentukan. Manusia ukur boleh sampai marik. Ya? Manusia ukur boleh tembak awak berapa laju kena saman. Manusia ukur dah tahu bumi bukan leper. Ya. Dan ini ayat-ayat leper, ini hamparan ini ada tafsir macam-macam. Ada tafsir macam-macam. Ya? Kita baca semua, jangan kita taksub. Buat apa nak taksub? Nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Saudara nak pergi mana? Lari pusing cawan tu juga. Allah kata semua dikumpulkan, kembalikan kepada kami, dedakan dalam hati masing-masing. Apa kamu berbalak? Jadi apa susah dek? Apa susah bu? Akhirnya masuk dapur juga. Belajar tinggi-tinggi pun akhirnya masuk dapur juga ya. Jadi harap terjawab. Kalau tak terjawab sila tanya lagi. Apek, okey, salam apek. Waalaikumsalam. Kenapa susunan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah? Kita kena susun sekali lagi ikut keterangan Al-Quran. Solat ikut Al-Quran. Orang kata hanya 3 waktu. Tak, ada 5 waktu dalam Quran. Itu kemudian. You boleh Google 5 times prayer in the Quran. Ada satu orang riwayatkan, orang troll dia. Ada perlu hadis-hadis ini semua. Hadis utama ialah Quran. Kerana atas lidah Nabi. Nah, Allah tak ada sembunyikan satu perkara. Semua diterangkan. Masalahnya kita tak baca. Kita dengar saja. Tadabbur bermakna sendiri baca. Faham? Jangan baca ikut orang. Sendiri baca. Tafsir lain. Belajar dengan guru. Saya belajar dengan guru tajwid. Idgham wajib guna, ikhfa, izah, ikhfa, majais, madlin. Cara sebutan kun a'udzu birabbin min syarri waswasil khannas wa lam yakul ladzina kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ya. Jadi idza jaa nasrullahi wa fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir.
Fasabbih subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ada cara zikir. Dan kita bacalah mana yang dia sebut, kita ikutlah. Ya? Kenapa susunan begitu? Dia mula dengan fasabbih subhanallah. Ada yang subhana in kuntum min zalimin. Ya? Astaghfirullah. Jadi yang sebaiknya dalam surah ijazah tadi, subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. Yang penting pada makna, penghayatan makna, amalan makna. Bila kita selawat, penyanjungan terhadap Nabi. Sallu ala Nabi. Bukan lafaz. Lafaz sampai sini saja Pak. Sampai lidah. Makna sampai bawah tengkuk. Ya. Apa soalan lagi? Selamat Apek. Azmi King Car Seller. Okey. Ada orang penjual kereta. Siapa nak kereta, berunding lah. Beli cash. Apek, wang kerja apa tu? Saya kerja urusan Allah. Sejak saya masuk Islam, saya tinggalkan segalanya. Saya pergi pada urusan Allah. Dan Allah bantu urusan saya. Dijadikan pandai, jadi programmer, round dunia, 40 negara, 4 kali round dunia. Brazil 3 kali, Rusia 3 kali, Jepun 3 kali, yang lain berkali-kali. Terutama Vietnam dan Thailand. Kerana Allah datangkan PKP, pasport saya pula nak mati, saya terpaksa balik. Lepas tu kena halangan, tak boleh keluar. Sekarang sudah buka. Ada pula Amoy, kawan saya dari Vietnam, nak lawat saya pula. Bulan depan. Jadi nak jawab kerja saya apa, saya tak pernah terfikir kerja saya. Masa saya ada isteri, ada anak semua, saya senantiasa angkat tangan kepada Allah. Dan saya tak minta sedekah. Saya tak curi duit orang. Astaghfirullah, la haula quwwata illa billah. Orang curi duit saya ada, tipu saya ada, salah saya. Tapi pengalaman hidup saya, Allah tak mungkin janji. Adakan anak, saya yakin Allah akan berikan makan. Kerana ayat Allah sebut, jangan matikan anak anda. Kami yang bagi dia makan rezeki dan kamu yang jaga dia, kami berikan rezeki. Jangan kamu takut musafir, luas bumi Allah. Allah berikan rezekinya di mana-mana. Paling tinggi takwa, Allah berikan rezeki. Ya. Tapi orang kata kena usaha. Di sanalah saya menyuruh supaya muhasabah. Sebenarnya semua jawapan sudah ada. Anda tidak cipta diri anda. Ihdinas siratal mustaqim, sentiasa minta hidayah dari Allah. Jangan anggap diri Mahdi. Mahdi bermakna sudah tutup, sudah petunjuk. Tidak ada. Yang ada muhtadin. Nabi SAW muhtadin, sentiasa meminta hidayah Allah. Kerana dalam Al-Fatihah dan Nabi sendiri membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami petunjuk. Mahdi hada huda, petunjuk. Tunjuki kita, bimbing kita ke jalan yang lurus. Allazina an'amta alaihim, iaitu yang dikurniakan nikmat. Kita semua sudah diberi nikmat. Kita tidak muhasabah. Fabi ayyala'i rabbikuma tukazziban. Maka apa di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Amat benar. Saya dapat banyak nikmat Allah. Dan mana yang saya nak dustakan? Penglihatan, akal, tubuh badan, kesihatan, boleh jalan, boleh sini sana. Ya. Boleh bercakap, ramai follower, sedikit troll. Firasat. Tawarkan RM10,000, itu ilham tu. Ya. Siapa dapat COVID, saya bagi RM10,000. Tak ada orang datang pun. Tak ada penyakit. Siapa dapat vaksin lindungi, saya bagi RM10,000. Tak ada perlindungan pun. Ya. Sekarang, ini pun bukan perlindungan. Ini satu asbab ikhtiar habatus sauda yang dicipta khas oleh Profesor Mustafa Ali Muhammad. Seluruh biji habatus sauda dicairkan jadi sebuk. Saya akan jumpa dia besok. Saya akan buat live dengan dia di Saujana Putra, dekat dengan Universiti Masa di mana dia mengajar. Saya dah kenal dia secara peribadi. Dia ada satu kengkangan hidup. Dia terpaksa bekerja sampai dia dah pencen, dia bekerja lagi. Dia ada tanggungan. Ya. Jadi saya berjanji nanti saya bantu dia. Saya pun nak cari calon untuk dia. Isteri dia meninggal. Ya. Apa itu masalah peribadi. Itu biar jemaah selesaikan. Kita ini
kena jawab soalan TikTok. Itulah kerja apa. Saya pernah jadi guru Inggeris di Vietnam tanpa minta apa-apa. Ada orang bayar tapi saya tak minta apa-apa. Saya banyak kenalan. Itu yang bantu saya musafir. Kos amat rendah. Banyak orang tawarkan rumah dia, bagi kunci rumah dia kat saya untuk duduk Thailand, Cambodia, Vietnam, boleh kata Australia pun ada, Rusia pun ada, Jepun, China, Indonesia. Kapan bapak kembali, Pak? Allah, lama tak kembali ya. Wak tunggu anak dara dia tunggu ke dah kahwin. Kenapa? Okey. Maaf ni, kadang saya terlepas maaf. Apa tu saudara boleh ubat orang kesan lesin? Ada maklumat dia dapat memberikan kesan yang positif terhadap apa jua. Ya? Kerana dia detox. Jadi benda inflammatory, jamu. Okey, saya beritahu terus terang, saya tak memihak mana. Jamu baik, tapi jangan ada gula yang pahit. Cina sinseng ada. Detox. Berpuasa amat penting. Jangan buka puasa dengan gula dan nasi putih dan tepung dan Maggi mee semua tu. Beli lauk berlemak. Kolesterol. Kolesterol baik, Pak. Kolesterol baik, Bu. Dia baik. Difitnah kolesterol itu. Lemak baik. Difitnah. Gula tak baik. Saya fitnah gula. Gula pasir tidak baik. Madu baik. Dia ada banyak fiber, ada banyak nutrien, banyak vitamin dia. Apa tu saudara antara ajaib yang Nabi sebut dalam hadis dan Quran tak sebut. Quran sebut madu. Ya. Kenapa tak kaji madu? KKM. Jadi apa tu saudara itu saya menjual ini dia dalam bentuk biji. Dalam link bio saya ada WhatsApp Cik Izan Lilia, boleh hubungi. Dan dia supaya budak boleh makan. Budak boleh makan kerana dia dalam bentuk manis. Okey. Boleh bagi separuh kalau umur 2 tahun ke 5 tahun. Diberi kemam, jadi yang lain tu dia susah telan. Habis tu saudara boleh berikan kepada budak. Kalau vaksin boleh bagi ke budak. Apa pula? Habatus sauda dikaji oleh Barat. Barat kagum dengan habatus sauda, dipanggil Black Sea Oil. Cuma Profesor Mustafa Ali Muhammad tak buat oil. Biji, dia cair, dia bubukkan. Sedikit saja sini. Tapi dia punya khasiat tinggi. Kita cuba, biiznillah, bagi feedback pada saya. Saya masih mengkaji. Alhamdulillah, jualan laris betul. Beratus-ratus setiap hari. Alhamdulillah. Dan baik preacher, Azizi Chang Adnan. Saya sokong dia, kalau siapa yang kenal dia, beli daripada dia. Jangan beli daripada saya. Ya, beli dari dia. Kerana dia selalu diharamkan sokmek dia. Jadi saya bagi sokongan moral kepada dia. Apek tidak diharamkan. Ada diharamkan tapi apek berwaspada. Azizi dia main hantam saja. Itu sebab saya kata dia lebih sesiapa yang nak kena dia dululah. Ya, dia hero ya. Alhamdulillah. Bantu dia semangat kuat. Saya sokong semua orang. Cuma saya ada beberapa perkara saya ikut nas Quran, saya beritahu firasat saya. Nak ikut tak apa, tak nak ikut pun tak apa, alhamdulillah ya. Tak ada, no problem. Kena troll. Kena troll. Okey, apa lagi ya? Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Kena subhanallah. Dia subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Allahu Akbar, kita kena cari ya. Ada, Al-Quran mesti ada. Ini bab. Sebenarnya begini tau. Kita kena bezakan antara meratib dengan berzikir. Zikir, kepada saya, ayat terang bukan pada sebutan. Dia pada makna. Mereka mengingati Allah bila berdiri, berduduk dan baring. Apa makna? Setiap urusan dia tengah memikirkan. Mereka lihat makanan mereka, sedar daripada Allah. Lihat anak, sedar ayat Allah tentang anak. Kahwin, sedar ayat Allah tentang kahwin. Itulah orang yang bertakwa. Kalau tidak, dia selain dari Allah. Min dunihi, di samping Allah. Lalu mereka perhati kejadian langit yang bunyi. Kita tengok kejadian langit bunyi. Waduh, cantiknya. Dia tak terfikir Allah. Itu zikir. Dia terfikir macam mana terjadinya. Dia tafakar. Dia tafakarun. Ya, wajib berfikir. Kalau tidak fikir, syaitan. Ustaz Abdul Mu'in
mengajar di Gulam Ad-Dakwah, saya dah pergi. Dia lagi keras daripada saya, tapi bukan keras, sebenarnya hak. Kalau kamu tak ingat Allah, kamu ingat siapa? Ya. Lepas tu kamu dapat masalah. Salah siapa? Kamu lupa Allah, pasti dapat masalah. Kita semua hamba. Ya. Jadi yang penting itu makna dia. Sehingga pada Wahabi yang salaf, di takbir dia tak ada usali. Auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini antara guru yang ajar saya. Solat kita, saya auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia tak ada sebut usali semua. Saya tahu usali tu. Usali fadl subi raka'atain adanillahi ta'ala. Saya tahu ucapan tu. Tapi yang lebih afdal tu dalam hati tu, niat tu. Aku menghadap Allah. Wajhatu wajhiyah. Ini lafaz Nabi. Allahu Akbar. Wajhatu wajhiyah lillazi fatrus samawati wal ardh. Ada sahabat tanya, ada sahabat menambah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, semua Allah bukratan wa asila. Nabi menyiarkan. Ya. Tak nak tanya pasal doa kunut. Doa kunut. Apalah itu saya. Kalau tak ada tanya. Azizi yang mana? Azizi Chang Adnan. Baik preacher. Kenal baik preacher. Alhamdulillah dia tengah sembuh kesihatan dia, kita doakan kesihatan dia. Ya. Azizi Chang lah. Kita hari-hari kalau boleh pergi cari orang yang kita doa untuk cari orang beriman. Bila kita keluar dari rumah, saya keluar dari rumah, a'udzubirabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya baca surah itu ayat. Lepas tu saya akan kata, Tuhanku, dalam perjalananku ini berkati, merahmatilah aku, bawalah saya jumpa orang hamba-Mu yang beriman. Wali Allah lah. Mudah-mudahan saya dikurniakan ilmu. Mungkin daripada kejadian. Berikanlah saya ilmu. Laduni ke, ilmu hikmah ke. Boleh minta. Ini ilmu baik. Ilmu khazanah. Ilmu biasa. Ilmu sains. Ilmu virus. Tuntut dari Allah. Ibn Haitham Al-Hizan menyatakan, aku belajar sains untuk mendekati diriku kepada Allah. Cantik. Jadi, saya buat TikTok ni untuk dekati diriku kepada Allah. In tansullah hayan surukum wa yusabbi aqdamakum. Sesiapa yang bantu urusan Allah, Allah bantu urusan dia. Kamu nak dibantu urusan kamu? Bantu urusan Allah. Bantu urusan Allah. Cakap yang baik-baik, nasihat orang, sedekah, bantu orang tanpa mengharapkan balasan. Itu urusan Allah. Masjid dikunci, buka kuncinya. Nah, tegur dengan baik, memaafkan orang kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Doa untuk orang yang kita benci ke apa, kita doa untuk dia. Nabi doakan untuk kaum yang kafir. Ya? Nabi doakan, ampunlah mereka kerana Engkau Maha Pengampun. Engkau nak hukum mereka, hak Engkau lah. Engkau Maha menghukum. Ya? Nabi tak pernah kecam. Mana-mana kau, saya tak jumpa lagi doa tu. Kalau kamu sebut, saya pergi pada Quran. Ya. Tentu. Apa lagi? Okeylah. Itulah sekian saja yang. Kenapa saya tak boleh tengok berapa orang? Oh ya, dah 13 orang. Okay. Sudah 1,400 like. Itu saja saya sampaikan seberapa kerap yang boleh TikTok. Ini alatnya, Softmax. Kalau siapa ada di sekitar Kuala Lumpur mau beli ini, kalau beli banyak kotak 10 dapat diskaun banyak. 10 RM47 satu. Kalau satu 59. Kalau 10 saya sendiri hantar. Ziarah, mengopi, bercerita, bertukar fikiran. Boleh. Semalam 2 hari lepas orang datang beli 10 yang kedua. Dia dari Bandar Tun Razak. Dia ada kedai runcit. Boleh edah bagi kawan-kawan, boleh jual, boleh dapat pendapatan. Ya, kita sokong yang baik. Tapi mesej paling baik bagi kita ialah Al-Quran. Tadabburlah Al-Quran. Malam ni bangun, bacalah sekurang-kurang 1 ayat. Tadabbur. Ia itu kebaikan kita. Saya dapat pahala. Guru saya dapat pahala. Ya.
Tadabbur Al-Quran sampai dubu. Satu perintah. Menghafal, mengetahui makna, tafsir, tadabbur. Membaca wajib, tafsir tak wajib, tahu makna tak wajib, tadabbur wajib. Bila tadabbur wajib, semua wajib. Macam itulah cantiknya Islam. Cantik Islam. Kalau tak ada bertanya lagi, terima kasih semua penyokong semua. Ya, dan saya juga bayar TikTok. Bila saya bayar TikTok untuk iklan kat ni, tak boleh. Saya bayar TikTok untuk cerita lain, boleh. Orang cerita benda seks, boleh. Tak apalah, inilah kenkangan yang ada, kita kena usaha. Dulu Kaabah dikelilingi oleh bahala, Nabi terus berusaha. Ya, disuruh. Apa nak tanya lagi? Saudara Wan Lina, yang tolak vaksin boleh ke luar negeri? Saya boleh. Ramai dah pergi. Kan saya dah kata, jangan dengar hadis Agenda 21, Illuminati, Dajjal, Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Jangan. Dengar ayat Allah dulu. Surah Yunus ayat 60 ke 66. Allah cabar siapa yang sekutu dengan Allah. Siapa yang kata ini bukan alam Allah. Yang orang kata one world order. Apa yang tolak? Allah will order. New world order. Saya tolak. Allah will order. Lahul mulk. Pendek aja. Kepunyaan Allah. Fir'aun menyatakan dia tauhid lah. Dia dipanggil tauhid kerana dia mendirikan kerajaan selain Allah. Yang piramid sampai sekarang pun orang tak tahu macam mana dibina. Punya dahsyat. Sampai sekarang. 6-7 ribu tahun. Orang tak tahu macam mana piramid dibuat. Macam-macam teori. Alien lah, apalah. Tapi alien pun macam mana dibuat. Nak angkat batu tu macam tu dengan ukuran semua tu tak boleh masuk akal. Sebenarnya akal lah. Tapi akal tu kata teknologi tak masuk teknologi. Okay? Akal tu dapat fikirkan dia punya ukuran semua. Fir'aun dinamakan tauhid. Dia kata diri dia yuhyi wa yumit. Aku hidupkan dan aku matikan. Akulah Tuhan, macam itulah. Ya. Allah bawa suruh Nabi Musa pergi bagi. Besar dalam Islam dia. Tengok. Bukan lari. Tak perlu lari. Kepada Allah tiada apa. Tauhid macam mana pun. Berkuasa macam mana pun. Allah kata awak tak boleh lari. Dia pencipta. Dia kata aku yang cipta kamu dan tingkah laku kamu. Aku cipta kamu dengan berhala kamu sekali. Kepada kaum Nabi Ibrahim. Kami lah. Syekh Sufi saya memberitahu saya tu. I created you and your actions. Saya cipta kamu dan tingkah laku kamu. Macam mana tu Pak? Inilah tauhid sebenarnya. Orang kata tasawuf. Inilah tauhid. Tidak ada lain yang bergerak. Deep ni. Tidak ada lain yang bergerak. Maka janganlah kamu bergerak. Vaksin no problem lah. Saya tak ada vaksin. Orang tanya saya, bila nak vaksin ni? Tunggulah. Allahu Akbar. Macam nak mati. Nanti mati, Alhamdulillah. Saya pernah sakit. Omicron ke, Delta variant ke. 3-4 minggu tak ada deria. Sebenarnya tak ada dirinya kerana sesama awak ada sinus memang tak ada diria. Tapi masa tu saya kena teruk. Orang kata virus shedding kat Kuala Pilau. Di ladang warisan di Kajang semua kan. Saya terlentang. Saya solat duduk. Tak boleh makan. Paksa diri makan. Tak boleh makan. Semua hilang. Semua diria. Masa tu lah saya ambil peluang betapa. Betapa merapati diri kepada Allah. Kalau mati, Alhamdulillah. Cina cakap, sui. Saya pergi jumpa itu hardware Cina. Itu nyonya tengok saya tak pakai. Wei shema ni man mei dia. Mei you ren shema. Saya cakap. Jangan sebut mati sui. Si si itu 4. Jangan sebut tu. Cina, saya ni tahu lah. Bukan semua Cina. Saya Cina Islam. Dia pantang sebut mati. Tapi kalangan kita pun sama. Mati. Jangan bunuh orang. Allahu Akbar. Siapa yang mematikan? Bukan saya cuai. Saya kaji. Itu sebab saya kata, bawa kes COVID pada saya bayar RM10,000. Kalau dia boleh mematikan. Tak ada. Yang mati sebab lain. Ya, saya dah kawal 2 tahun dah. Tapi tak apa, saya bukan nak troll orang. Saya bukan nak troll KJ. Dia troll kita. Dia kata menyusahkan kita, saya maafkan. Sekarang dia bagi kebebasan. Alhamdulillah. Terpaksa ekonomi kita teruk. Pelancong tak masuk, dia pergi Thailand. Dah ganja boleh tanam di Thailand. Cuba fikir. Pandai ni kerajaan Thailand.
Semua pelancong asing tengah membanjiri Thailand. Nanti saya beritahu kawan saya, itu Amoy lah, aku sama datang Malaysia, pergi Thailand lah. Terima kasih Apek. Kamu pencetus umat. Alhamdulillah, takbir. Orang takut dengan saya sebab no vaksin. Allahu Akbar. Dia kan dah vaksin. Tapi kita jangan meratik itu. Jiwa besar. Sebenarnya aku pun dah lupa. Pelitup mana? Dah lupa. Ramai orang tak pakai dah. Scan dah tak ada. My Sejahtera pun dah tak ada. Ya. Agenda 21 tak ada. Tak ada kebuluran. Tak ada apa kata apa? Perang dunia. Perang dunia ni istilah ciptaan manusia. Saya dah beritahu tentang perang Rusia-Ukraine dalam TikTok saya. Ya. Jadi tak ada masalah Pak. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Tapi kena belajar lah. Kadang saya jumpa saudara, jangan segan lah. Kalau kamu tak tahu, tanya saya beritahu. Tapi sebaik-baiknya kita malam ini bangunlah. 3 pagi ke apa, baca Quran. Yang penting baca Quran. Kalau tak solat tak apa. Baca Quran. Baca Quran. Apa surah nak baca? Surah Muhammad, surah Fatah. Makna dia. Surah Yunus, surah Ar-Rahman, banyak surah Al-Mulk. Fatihah pun cukup, baca makna Fatihah. Okey? Ada apa lagi mau tanya? Sila tanya. Terima kasih. Allah tidak larang kita. Memang Allah tak larang. Allah penguat kuasa. Dalam satu surah, kalau tak silap saya, surah Yunus, dia kata, akulah penguat kuasa. Ada orang tulis penguat kuasa kan? Tak. Kalau dia cabar kita doa Nabi Nuh, Nabi Lut pendek aja. Tuhanku, lindungiku daripada orang zalim. Ajak anak kita berdoa dalam bahasa Melayu. Kalau penguat kuasa datang, menghalang kita, melanggar, menzalimi kita, suruh anak semua berdoa. Allah selamatkan keluarga saya, ibu bapa kami, rumah kami, lindungi kami daripada kezaliman kaum yang zalim. Cukup. Baik, doa panjang-panjang. Tuhanku, lindungi aku dari kezaliman. Kerana doa ni minta direct dengan Allah. Tak payah lafaz panjang-panjang. Lafaz Nabi semua tak panjang. Ya? Nabi Ibrahim, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Dialah Tuhan punya, dialah pembantu. Inilah Islam. Suci sekali. Ajaib. Tapi kita Islam kan? Apa problem? Kita bersaudara kan? Tak ada problem lah. So, sekian saja. Saya sampaikan terima kasih kepada semua. Ini pun dah 12.30. Apek berapa dalam Islam? Apek berapa dalam Islam? Berapa apa? Berapa apa? Kam ma fi Islam? La arif. Saya tak tahu. Berapa lama? Oh Allah. Lama tu. Tahun 80. Cuba kira 42 tahun. Bukan 24 tahun. 42 tahun. Lama. Saya jumpa ramai guru lah. Orang menurun ada, bomo ada, orang keluar badan, semua ada lah. Kadang saya jumpa orang muda, saya terpaksa hormati orang muda, mungkin dia tak lalui kan. Saya bagi nasihat, tak perlu pergi sekolah, tak perlu hantar anak pergi sekolah, ramaikan anak kahwin, tak perlu susah. Doa kepada Allah, Allah pemudahkan. Allah pemudahkan, yakin kepada itu. Jangan stres. Jangan stres. Ini bantu detox, tapi kalau kamu stres tak guna. Jangan stres. No, jangan stres Pak. Jangan stres. Allah, risau macam mana nak beli kereta. Allah Akbar. Kereta lembu kan ada. Kaki kan ada. Saya banyak kali jalan kaki. Saya naik basikal 2000 km daripada Vietnam sampai Bukit Kayu Hitam. Disambut oleh Mahfuz Omar. Parti Amanah. Masa tu 14 tak ada masalah Pak. Jadi bila saya masuk Islam, saya nak kongsikan. Ada orang kata, tak boleh, cerita pengalaman tak bagus.
Allah, macam-macam lah orang troll saya, boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dalam YouTube. Kenapa saya sebut sihir tak ada asbab, ada hikmat dan ada ayat. Ada ayat. Dan saya bukan orang yang menutup ayat. Saya bukan seorang, bahaya ni, menutup. Tak boleh. Macam mana nak tahu siapa benar? Serah pada Allah. Saya ada nas, saya ada ustaz yang menyiarkan, menerima hujah saya, serah pada Allah. Ramai orang, saya tak tahulah jahil ke apa, mana ilmu dia datang, menolak begitu saja kerana turun-menurun adat. Itu sebab lama saya dah sebut, ini ikut adat, bukan ikut akidah. 99% mengikut adat. Cara kita solat, kita ikut taklid saja. Diharamkan taklid bila kita berpeluang belajar. Oh, tak ada masa belajar, mustahil. Belajar, Allah jamin rezeki kamu. Allah jamin rezeki kamu. Itu sebab saya berhenti belajar sekolah, saya pergi cari ilmu Allah, saya dapat belajar. Saya adalah sijil sikit, itu tak penting. Belajar sekarang. Ini aku ada anak ramai, Allahu Akbar. Bila awak menuntut ilmu Allah, Allah jaga kamu. Allah bagi kamu syahid. Rezeki kamu dijamin. Banyak orang sebut begitu. Banyak orang mengalami begitu. Itu ainul yakin. Ya, macam mana lagi mau sebut? Sekarang saya berikan dorongan kepada saudara dengan nama Allah. Mengorak langkah menuju Allah, membuka Quran, mengaji, Allah lemparkan rezeki bagi kamu. Allah tak bagi, bukan ada sebabnya. Ada hikmah dia di sana. Ada hikmah dia di sana. Kebanyakan kita terlalu banyak rezeki. Tak mau kita cuai, tak mau kita lalai. Ya, Allah pelindung. Minta dari Allah, engkaulah saja pelindung aku. Aku tak mengharapkan sesiapa yang lain. Jangan mengharapkan sesiapa lain. Saya tak pernah meminta dengan orang lain. Tak pernah. Meminta tak dapat. Minta tak dapat. Tak dapat. Minta dengan Allah dapat. Biiznillah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.